Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Ramadan al-Mubarak kepada semua yang sedang mengikuti siaran ini. Syukur kehadrat Allah kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama bersiaran dalam program Tuition Online Perlis Mengaji hasil kerjasama pihak MAIB, JAIB, Kerajaan Negeri dan juga JPM Perlis. Okey, saya Cikgu Hazriana binti Hashim dari SMK Derma mengambil peluang ini untuk bersama-sama pelajar yang mengambil mata pelajaran sejarah STPM semester 2 2020 untuk mengimbas dan meneroka kembali sukatan dan tema-tema yang terdapat dalam sejarah Islam semester 2. Saya mohon pelajar-pelajar untuk bersama-sama dengan saya selama lebih kurang 50 minit ini untuk kita mesra kembali tema-tema yang terdapat dalam sejarah 2 ini, memandangkan PDPC kita yang terhenti akibat COVID dan juga kita masih dalam perintah PKP. Okey, tanpa membuang masa, saya teruskan dengan tajuk ataupun tema 1, iaitu tema masyarakat. Untuk tema 1 ataupun tajuk 1, biasanya saya lebih suka sebut tema. Okey, dalam tajuk ini ada 4 pecahan tajuk besarnya, iaitu masyarakat, pemerintahan, pertahanan dan juga perhubungan luar. Okey, kita tengok pada tajuk masyarakat. Baik. Masyarakat jahiliah Baik. Anak-anak pelajar semua walaupun kita melihat pada masyarakat jahiliah nampak macam mudah, nampak macam senang, tetapi perhatian kita perlu melihat kepada apa yang diperlukan oleh hasil pembelajaran. Okey, untuk hasil pembelajaran saya rumuskan sebagai HP di situ, menjelaskan yang pertamanya ialah konsep, bila konsep dan yang keduanya ialah struktur. Okey, jadi dalam konsep zaman jahiliah ni, kita kena tahu apakah yang dimaksudkan sebagai zaman jahiliah, tempoh masa zaman itu berlangsung dan di mana. Jadi anak-anak pelajar kena faham zaman jahiliah ni di mana? Di semenanjung tanah Arab, di Mekah dan Madinah. Sebab ada sebahagian pelajar yang faham zaman jahiliah ini pun ada di barat. Jadi itu salah, salah faham tu. Kemudian anak-anak, kita perlu jelas tentang struktur masyarakat Arab jahiliah, nama pun struktur. Jadi kita perlu melihat kepada masyarakat Arab Hadari dan juga masyarakat Arab Badawi. Dalam masyarakat Arab Hadari dan juga Arab Badawi itu ada susun lapis masyarakatnya dan pelajar-pelajar semua kena alert lah, kena memahami apa yang dimaksudkan sebagai struktur. Okey, seterusnya berkaitan dengan zaman jahiliah ini juga kita perlu melihat aspek ciri-ciri masyarakat Arab jahiliah itu sendiri. Bila ciri-ciri masyarakat, kita perlu melihat dari pelbagai aspek yang secara umumnya setakat ni
aspek politik, aspek ekonomi dan juga aspek sosial. Ya. Dari ciri-ciri itu nantilah anak-anak pelajar akan menilai ya, sejauh mana masyarakat ini bertamadun ataupun tidak bertamadun. Ya. Dan satu pertanyaan saya kepada anak-anak, adakah anak-anak merasakan bahawa zaman jahiliah ni zaman yang tidak bertamadun? Ya. Contoh kita ambil dari segi ekonomi. Ya. Masyarakat Arab ni dari segi ekonomi, kalau kita lihat, ekonomi masyarakat Arab ni pecahannya banyak. Ya. Antaranya pertanian, ya, pertanian, perdagangan. Ya. Dan dalam perdagangan, kita boleh lihat ya, berlaku kegiatan perdagangan dengan wujudnya pasar-pasar, ya, suq ukat, zul majas, dan kemudiannya kalau kita lihat dari segi perdagangan ke luar negara, ya, wujud hubungan perdagangan dengan negara-negara seperti Pasir, ya, seperti India, dan juga tempoh masa perdagangan tu musim panas ke Yaman, musim panas ke Syam, musim sejuk ke Yaman, ya. Jadi di sini anak-anak kena menggunakan kematangan ya untuk melihat ya zaman jahiliah itu secara keseluruhan, ya. Menilai jahilnya di mana, tamadunnya di mana. Adakah kita nak melihat ya keseluruhan zaman ini sebagai yang tidak bertamadun, ya. Sebab kalau kita menilai betul-betul ya, walaupun dirujuk sebagai zaman jahiliah, ketamadunannya tetap ada, ya, melibatkan banyak aspek. Yang tidak bertamadunnya hanya dari segi agama dan juga nilai akhlak, ya. Okey, satu pertanyaan saya yang saya nak berkongsi dengan anak-anak di sini berkaitan dengan semangat asabiah. Adakah semangat asabiah ini menyuburkan zaman jahiliah, ya? Itu anak-anak semua kena tengok, kena fikirkan, ya. Kemudian buat satu kesimpulan, ya. Okey, seterusnya berkaitan dengan masyarakat, ya. Masyarakat jahiliah, kita bergerak kepada masyarakat Islam, dan kawasan kajian yang diberi ialah pada zaman Nabi Muhammad dan juga semasa pemerintahan Khulafa' ar-Rasyidin. Okey, di sini keperluan hasil pembelajarannya ialah kita perlu menghuraikan konsep ummah, ya. Konsep ummah, dan satu lagi ialah perkembangan masyarakat Islam, ya. Bagi konsep ummah, ya, anak-anak semua, pelajar-pelajar semua kena faham ya bagaimana ummah itu dibentuk, ya. Bagaimana ummah itu dibentuk dan faktor-faktor yang membentuk ummah itu sendiri, ya. Yang asalnya masyarakat jahiliah, ya. Kemudian zaman Rasulullah, jahiliah tu dah tak ada, ya. Rasulullah wujudkan konsep ummah, ya. Okey. Kemudian anak-anak juga kena tahu ya, masyarakat zaman Rasulullah ni, zaman Nabi Muhammad ni, ya, masyarakat yang wujud pada zaman Rasulullah, ya, pada zaman Nabi Muhammad, ya, seperti Ansar, Muhajirin dan juga masyarakat tempatan, ya. Sebab apa yang terkandung dalam pecahan tajuk ni ialah masyarakat Islam zaman Rasulullah, dan juga satu lagi kawasan kajiannya ialah zaman Khulafa' ar-Rasyidin. Tetapi bila kita masuk pada zaman Khulafa' ar-Rasyidin, ya, masyarakat ini telah mengalami perkembangan yang membawa kepada wujud golongan-golongan baru dalam masyarakat Islam tersebut, ya. Baik, bila kita rujuk kepada zaman Khulafa' ar-Rasyidin, anak-anak pelajar semua kena alert bahawa dalam Khulafa' ar-Rasyidin itu ada 4 khalifah, ya. Ada 4 khalifah dalam zaman Khulafa' ar-Rasyidin ni, iaitu Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Al-Khattab, Khalifah Osman, dan yang terakhir Khalifah Ali bin Abi Talib, ya. Jadi daripada ummah untuk zaman Nabi Muhammad, dan juga kemunculan ya golongan-golongan baru dalam masyarakat Islam, ya. Jadi anak-anak semua kena peka bila soalan keluar berkehendakkan golongan-golongan baru, anak-anak perlu nyatakan golongan-golongan baharu yang wujud, ya, seperti golongan Al-Ahyam, golongan Al-Qura, ya. Dan jangan menjelaskan tentang golongan yang sedia ada, ya. Golongan yang sedia ada itu bukan kita anggap sebagai golongan yang baharu, ya. Tengok pada kehendak soalan, ya, sebab soalan tu ada perangkap, ada perkataan-perkataan
yang perlu anak-anak pelajar melihat secara tersirat. Ya. Okey. Baik, seterusnya sistem permentahan. Ya, sistem permentahan yang mana mengkehendaki kita untuk melihat kandungan, ya, kandungan, peranan Piagam Madinah serta struktur pemerintahan di Madinah. Okey, bercakap tentang kandungan Piagam Madinah, ya, anak-anak semua tentu telah belajar, ya, tajuk ni sebelum ni, yang mana dalam Piagam Madinah itu tersenarai fasal-fasalnya, ya. Yang disenaraikan itu ialah fasal-fasalnya, ya, bukan prinsip, ya, bukan prinsip, fasal-fasal saja. Tapi kalau soalan tanya prinsip, jadi anak-anak kena pandailah gunakan kematangan anak-anak untuk berhujah, ya, dalam jawapan nanti, ya. Okey, untuk Piagam Madinah juga, ya, keperluan hasil pembelajaran, ya, anak-anak perlu melihat kepada peranan, ya, peranan Piagam Madinah itu sendiri, ya. Jadi setakat ni apa yang boleh saya kongsi dengan anak-anak. Saya pasti anak-anak banyak menggunakan buku biru keluaran Ifs Ahead tu, ya. Jadi fokus anak-anak semua hanya menggunakan satu buku rujukan, ya. Jadi bagi saya kalau kita terlalu fokus kepada satu buku rujukan bermakna pengetahuan kita tidak mendalam, ya. Kita kena pelbagaikan buku rujukan dan kita kena tengok apa blok-blok sejarah yang saya pasti banyak dalam dalam internet tu, yang mana anak-anak kena pastilah blok-blok yang ada autoriti yang ilmiah, ya, bukan blok-blok yang picisan, ya. Baik, seterusnya dalam sistem pemerintahan juga anak-anak perlu melihat kepada struktur pemerintahan di Madinah, ya, dan anak-anak kena fahamlah di sini, ya, negara Islam Madinah ini sebenarnya dibentuk, ya, selepas perang Badar, ya. Okey, jadi dalam sistem pemerintahan kalau kita nak lihat dari segi keperluan pada hasil pembelajaran, ya, kandungan peranan Piagam Madinah serta struktur pemerintahan di Madinah itu sendiri. Okey, seterusnya kita masuk pada satu tajuk yang saya rasa tajuk ni cukup menarik, ya, dan anak-anak perlu faham secara mendalam, ya, berkaitan dengan kepimpinan Nabi Muhammad SAW, ya, yang mana hasil pembelajarannya meminta kita untuk menghuraikan ciri-ciri kepimpinan, ya, ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad. Okey, anak-anak semua, apa maksud ciri? Ya, anak-anak semua kena sedar, kena faham apa itu ciri. Ya, ciri itu ialah sifat. Ya, secara umumnya ciri itu ialah sifat. Sifat apa yang perlu ada pada seorang pemimpin? Ya, seperti Rasulullah sendiri. Ya, yang mana kita tahu antara sifat-sifat kepimpinan, ya, yang ada pada Rasulullah, adil, bijak, berani, ya, berpandangan jauh. Dan kalau soalan itu meminta dari aspek ataupun meminta kepimpinan, maka pelajar-pelajar semua perlu melihat kehendak soalan itu ialah dari sudut peranan, ya, dari sudut peranan, ya, peranan Rasulullah sebagai ketua negara, ketua hakim ataupun ketua perang, ya. Baik, bila menghurai dalam esei, ya, kita perlu sertakan sekali contoh, ya, anak-anak, dan contoh tu untuk setiap peranan, ya, perlu berbeza, ya. Takkan untuk setiap fakta yang kita bagi contohnya sama, ya, seolah-olahnya kita terikat dengan satu contoh, kita tak boleh kembangkan isi. Ya, jadi benda ni bagi saya tidak menggambarkan kematangan anak-anak semua dalam berhujah. Ya, anak-anak kena ingat, ya, kemahiran sejarah ni ialah kemahiran untuk berhujah. Ya, dan satu lagi, pastikan kajian yang diminta, ya, dalam soalan sama ada mengkehendaki pelajar menghurai di Mekah ataupun di Madinah. Ya. Tapi secara umumnya jelas kita melihat bahawa kepimpinan Rasulullah ini lebih terserlah, ya, di Madinah, ya, semasa Rasulullah mewujudkan negara Islam yang pertama tu. Ya. Okey, baik. Seterusnya kita bergerak kepada satu pecahan tajuk yang lain, iaitu institusi khalifah. Ya.
dalam institusi khalifah ini anak-anak, ya, melibatkan tempoh masanya zaman Khulafa' Ar-Rasyidin dan juga zaman Bani Umayyah, ya. Yang mana untuk HP-nya, ya, anak-anak perlu tahu, ya, konsep dan ciri-ciri khalifah, kaedah pemilihan khalifah. Okey, apakah konsep khalifah? Ya, anak-anak kena jelas, ya. Okey, apakah khalifah? Apa maksud khalifah? Ciri ataupun kriteria pemilihan khalifah, ya. Dan kaedah pemilihan khalifah diputuskan ada dua kaedah yang utama untuk memilih khalifah, iaitu secara syura ataupun bai'ah. Yang penting anak-anak bai'ah. Ya, nak pilih pemimpin ni, nak pilih khalifah ni perlu ada bai'ah. Ya. Jadi soalan kalau minta kaedah pemilihan khalifah, ya, anak-anak kena jelaskan dua kaedah utama ini. Saya ulang, ya, kaedah syura dan bai'ah. Ya. Okey. Baik, seterusnya sumbangan tokoh, ya. Sumbangan tokoh ini anak-anak melibatkan 4 khalifah, ya. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar Al-Khattab, Khalifah Umar Abdul Aziz dan juga Khalifah Harun Al-Rashid, ya. Persoalan di situ yang mungkin menjadi masalah kepada pelajar, ya. Ada pelajar yang faham tu dua khalifah tu, Umar Al-Khattab, Umar Abdul Aziz sebagai orang yang sama. Ya, sebenarnya dua individu yang berbeza, ya, bukan orang yang sama. Kebetulan saja dari segi namanya sama. Sebab empat khalifah ni mempunyai kehebatan masing-masing, ya. Baik, bila keperluan untuk menilai sumbangan anak-anak, ya, menilai sumbangan seorang khalifah itu boleh dilihat dari pelbagai aspek, ya. Aspek politik, aspek ekonomi dan juga aspek sosial. Bergantung kepada kehendak soalan, ya. Soalan mungkin akan minta politik, soalan mungkin akan minta ekonomi dan sosial, soalan mungkin akan minta politik dan ekonomi, ya. Bergantung pada apa yang soalan minta. Dan dalam menilai sumbangan 4 khalifah ini juga anak-anak, ya, pernah keluar soalan yang merujuk meminta kepada pembaharuan yang dibuat oleh khalifah-khalifah yang 4 ni, ya. Okey, jadi anak-anak bila sebut perkataan pembaharuan, ya, anak-anak kena faham maksud pembaharuan. Apa maksud pembaharuan? Adakah benda yang sedia ada? Ataupun adakah benda yang sedia ada tapi ditambah baik, ataupun benda yang belum ada tapi diadakan, ya. Jadi anak-anak kena faham maksud pembaharuan, ya. Kalau jelaskan yang sedia ada, itu bukan pembaharuan, ya. Itu hanya menjelaskan benda-benda ataupun perkara-perkara yang sedia ada sahaja, ya. Okey, jadi bila anak-anak mengkaji tentang tajuk ni, menilai sumbangan, ya, kena lihat, ya, sumbangan yang dikehendaki ialah sumbangan 4 khalifah ni, ya. Dan aspek-aspek sumbangan tu, kalau dari sudut sejarah biasanya PES lah, ya, saya sebut tadi, politik, ekonomi dan sosial, dan juga keluar soalan-soalan yang merujuk ataupun meminta, ya, pelajar-pelajar untuk menjelaskan tentang pembaharuan yang dibuat, ya. Jadi kita kena pandai bermain dengan ayat, ya, bahagian komunikasi tu anak-anak, ya. Okey. Baik, saya teruskan dengan bentuk pemerintahan, ya. Bentuk pemerintahan kalau dilihat dari segi kawasan kajian yang ditetapkan oleh sukatan, ya, zaman Khulafa' Ar-Rasyidin dan juga Bani Umayyah, ya. Jadi membincangkan struktur pemerintahan dan pentadbiran pusat dan wilayah, ya. Dan untuk di India dan juga di zaman Andalusia, ya, keperluan sukatan ialah meminta kita untuk menjelaskan sistem pemerintahan raja ataupun sultan dan juga amir, ya. Jadi ada dua perkara di situ, ya, struktur pemerintahan dan pentadbiran pusat dan wilayah, dan juga menjelaskan sistem pemerintahan raja ataupun sultan dan juga amir, ya. Kena faham betul-betul, ya. Sebab kalau kita faham, nanti kita baca takkan ada masalah, ya. Okey, baik, saya teruskan dengan satu lagi tajuk kecil, ya, iaitu tajuk ini juga agak menarik, ya, pertahanan dan pembukaan wilayah, ya. Pertahanan dan pembukaan wilayah ini kita akan lihat tentang jihad, ya, yang mana anak-anak pelajar semua perlu memahami apakah pengertian ataupun maksud jihad
dan juga jenis-jenis jihad yang ada, ya, jenis-jenis jihad yang ada dalam Islam, ya. Jadi kalau anak-anak tak faham maksud jihad, jenis-jenis jihad, ini akan jadi satu masalah lah, ya. Masalah bila kita tak faham, bila keluar soalan, nanti jawapan kita akan jadi tak relevan. Okey. Baik, dari jihad kita bergerak pada pecahan tajuk yang berikutnya, pecahan tajuk kecil yang berikutnya iaitu peperangan. Ya, peperangan ini melibatkan tempoh masa ataupun time frame-nya zaman Rasulullah dan juga zaman Khulafa' ar-Rasyidin, yang mana keperluannya ialah kita perlu, ya, untuk mengetahui ataupun menghuraikan etika, ya, etika dan strategi peperangan dalam semua peperangan. Jadi ada dua perkara di situ, anak-anak semua, iaitu etika dan strategi. Ya, adakah etika dan strategi itu membawa makna yang sama? Ya, etika lain anak-anak, strategi pun lain. Ya, jangan disamakan. Ya. Dan satu pesanan saya untuk pelajar-pelajar semua, ya, pelajar perlu mengetahui perang-perang semasa zaman Rasulullah dan juga semasa zaman Khulafa' ar-Rasyidin, ya. Sebab sekiranya soalan yang keluar itu mengikat dengan perang-perang tertentu, maka kita perlu menjawab mengikut apa yang ditanya oleh soalan, kecualilah soalan itu berbentuk respon terbuka, ya. Kalau respon terbuka tidak mengaitkan dengan mana-mana perang, jadi mudahlah kita untuk menghurai, ya. Okey. Baik. Berikutnya kepemimpinan. Okey, baik. Kepemimpinan anak-anak, ya, kepemimpinan kalau tadi 4 tokoh khalifah. Yang ini kepemimpinan dalam tajuk pertahanan, ya. Dan kepemimpinan ini merujuk pada zaman Mesir dan Uthmaniyah, meminta kita untuk menilai, ya, kepemimpinan dua hero kita ni bagi saya, ya, dua hero hebat kita ni iaitu Salahuddin Al-Ayyubi dan juga Sultan Muhammad Al-Fatih, ya. Yang mana kalau anak-anak sedar, ya, Salahuddin Al-Ayyubi juga digelar sebagai Saladin, ya, oleh orang-orang barat, ya. Kalau dah ada gelaran daripada orang barat tu, mestilah tokoh ni tokoh yang hebat, ya, yang hebat, ya. Baik. Untuk Salahuddin Al-Ayyubi, hero Palestin, saya selalu sebut macam tu, dan Sultan Muhammad Al-Fatih, hero Konstantinopel, ya. Keperluan kita adalah untuk melihat dua-dua tokoh ini dari segi kepimpinan ketenteraan, ya, kepimpinan ketenteraan, ya, usaha-usaha dan strategi yang dilakukan, ya, untuk menawan Palestin dan juga menakluk, ya, kota Konstantinopel, dan juga sifat-sifat, ya, sifat-sifat kepimpinan ketenteraan yang ada pada dua tokoh ni, ya, seperti tegas, bijaksana, warak, ya. Jadi kalau kita menjawab, ya, soalan yang berkaitan dengan dua pemimpin ketenteraan yang hebat ni, kita kena kaitlah dengan ketenteraan, ya, sebab dua tokoh ni berada dalam tajuk pertahanan, ya, dan juga terlibat dalam usaha-usaha, ya, untuk menawan Palestin dan juga untuk membuka, ya, kota Konstantinopel, ya. Ada strategi-strategi tertentu, ya, ada usaha-usaha keras yang dilakukan, ya, oleh dua tokoh ni yang kita kalau kita study betul-betul, ya, tajuk ni, kita akan melihat kehebatan dua tokoh ni, ya. Okey, ya, jadi kena anak-anak tengok, ya, sebab saya tak nak anak-anak semua, ya, bila tengok saja keluar nama tokoh, ya. Cikgu, kenapa sejarah Islam ni banyak tokoh, ya? Memang banyak tokoh, tapi tokoh tu ada dalam bidang masing-masing, ya. Okey. Baik. Seterusnya tajuk perhubungan luar, ya. Perhubungan luar ini dipecahkan kepada 3, ya, anak-anak. Hubungan diplomatik, bentuk naungan dan juga perjanjian, ya. Hubungan diplomatik anak-anak semua melibatkan zaman Nabi Muhammad SAW dan juga zaman Khulafa' ar-Rasyidin, ya. Yang mana keperluan HP-nya ialah membincangkan hubungan diplomatik, ya. Kemudian dalam bentuk naungan, ya, naungan melalui bayaran jizyah, ya. Jadi kena tahu apa itu jizyah,
Ya, jangan anak-anak samakan haraj itu jizyah, jizyah itu haraj. Ya, berbeza anak-anak. Ya, sebab dalam sejarah Islam kita kena alert juga ya dengan istilah-istilah ya yang wujud dalam sejarah Islam itu sendiri. Ya, okey, baik. Zaman untuk naungan ya, time frame ya, zaman Khulafa' Ar-Rasyidin dan juga Umayyah ya, bila kegiatan penaklukan dilakukan secara besar-besaran yang memang adalah ya negara-negara yang ditakluk tu akan meminta perlindungan ya melalui bayaran jizyah terhadap kerajaan Islam ya. Baik, seterusnya kita bergerak kepada perhubungan luar dalam bentuk perjanjian ya, yang mana perjanjian ini melibatkan zaman Abbasiyah dan juga Turki Osmaniyah ya. Okey, baik. Jadi kita lihat ya perkembangan itu berlaku daripada secara hubungan diplomatik ke bentuk naungan dan seterusnya kepada bentuk perjanjian. Jadi untuk tiga-tiga ni anak-anak ya, perhubungan luar dalam bentuk hubungan diplomatik, dalam bentuk naungan ya, dalam bentuk perjanjian ya. Apa yang perlu kita jelaskan ialah berhubung dengan siapa? Ya, tokoh yang terlibat kalau ada. Ya, contohnya utusan-utusan yang dihantar pada zaman Rasulullah, siapa? Hantar ke mana? Negara mana? Ya, berjaya atau tidak? Ya, contoh maksud berjaya atau tidak ni sama ada terima Islam ataupun tidak terima, serta kesan daripada perhubungan tersebut. Ya, yang ni yang kita nak tengok, yang kita nak nilai. Ya, okey, baik. Habis tema 1. Ya, kita bergerak kepada tema 2. Ya, pembangunan dan penerokaan. Saya selalu sebut tema, ya, walaupun dalam sukatannya tajuk. Ya. Okey, pembangunan dan penerokaan ini anak-anak, pecahan tajuknya ialah, yang pertama ialah ekonomi. Ya, ekonomi, dan kita perlu melihat kepada sistem ekonomi pada zaman Rasulullah. Ya, sistem ekonomi pada zaman Rasulullah dengan kita menghurai konsep dan ciri-ciri sistem ekonomi. Ya, konsep dan ciri-ciri sistem ekonomi. Tetapi untuk zaman Abbasiyah dan Kesultanan Melayu Melaka, kita kena bincang kegiatan ekonomi. Ya, jadi anak-anak kena beza. Ya, ciri-ciri dan kegiatan. Ya, bukan benda yang sama, ada bezanya. Ya, untuk kegiatan ekonomi ni anak-anak, ya, anak-anak pelajar semua, kita kena bincang jenis-jenis kegiatan ekonomi. Bagi contoh dan lokasi. Ya, lokasi perlu jelas. Ya, sebab kalau kita lihat pada kegiatan ekonomi ni, biasanya saya sering berpesan kepada pelajar, ya, lihat pada beberapa P. Yang maksud P itu pertanian, ya, perdagangan, perindustrian, ya, perusahaan, ya. Jelaskan, huraikan apa yang terkandung dalam pertanian tu, tanam apa semua tu, dan sertakan dengan contoh ya, sebab contoh tu akan mengukuhkan jawapan ya. Okey ya. Jadi soalan ni nampak senang ya, tapi bila menjawabnya kita perlu mengukuhkan jawapan kita dengan menyertakan contoh dan juga lokasi-lokasi yang berkaitan ya. Baik, seterusnya institusi ekonomi. Ya, institusi ekonomi ini dirujuk pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin dan juga zaman Abbasiyah. Ya, menganalisis peranan institusi ekonomi dan pelaksanaannya. Ya, jadi di situ ada dua perkataan penting, peranan dan pelaksanaannya. Okey, saya ambil contoh ya, peranan Baitul Mal. Ya, peranan Baitul Mal dan pengurusan Baitul Mal. Ya. Kalau kita melihat kepada soalan yang memerlukan pengurusan Baitul Mal, ya. Jadi jawapan pelajar-pelajar semua perlu ada Baitul Mal tu sumbernya dari mana? Ya. Kemudian diagihkan kepada siapa? Ya. Dan seterusnya pelaksanaan Baitul Mal itu sendiri. Contohnya dari segi pegawai yang bertanggungjawab, sistem kutipannya, ya, kadar semua tu, ya. Jadi anak-anak kena memahami keperluan soalan tu jika soalan itu meminta pengurusan Baitul Mal. Ya, bukan hanya menjawab sumber-sumber Baitul Mal saja. Ya, semua kena ada di situ. Sebab soalannya ialah pengurusan. Okey. Untuk cukai anak-anak,
anak-anak kena sedar ya, anak-anak pelajar semua kena sedar ya. Cukai yang dimaksudkan ada 3 ya. Jizyah, haraj dan usyur ya. Apa dia cukai jizyah? Apakah cukai haraj? Apakah usyur? Ya, yang tu anak-anak kena faham ya. Dan yang terakhir ialah zakat ya. Zakat biasanya jenis-jenis zakatlah yang terdapat dalam Islam ya. Okey. Jadi soalan ni soalan yang boleh dikatakan risiko untuk jawapan tu tak relevan adalah besar ya, sebab pemahaman berkaitan dengan kehendak soalan, iaitu meminta bagaimana ya diuruskan, itulah yang anak-anak kena faham. Nak uruskan macam mana ya, apa yang perlu terkandung dalam pengurusan itu sendiri, bukan terhad kepada sumber-sumber sahaja ya. Okey. Baik. Seterusnya kita masuk pada satu tajuk yang ada dalam tema 2 ini, satu tajuk lain, iaitu berkaitan dengan pendidikan ya. Okey, pendidikan anak-anak ya, falsafah pendidikan Islam, iaitu merujuk pada 2 zaman, zaman Umayyah dan zaman Abbasiyah, dengan memberi penekanan untuk kita bincang falsafah pendidikan Islam itu sendiri dan juga ciri-ciri pendidikan Islam ya. Falsafah, ciri-ciri nampak sama tapi sebenarnya tak sama ya, dan kita perlu melihat ya, meneliti dengan agak mendalam juga ya, falsafah pendidikan Islam ya. Dia ada istilah dengan bahasa-bahasa Arab ni ya, tadrisnya apa lagi tu, saya pun lama tak jumpa anak-anak secara bersemuka ya, macam bercakap di alam maya ni ya. Tapi apa-apa pun anak-anak kena fahamlah ya, apa yang terkandung dalam falsafah pendidikan Islam itu sendiri dan juga ciri-ciri pendidikan Islam ya. Sebab tajuk ni tajuk yang bagi saya agak mencabar juga ya, dari segi soalannya ya. Okey, kemudian pendidikan itu dikaitkan juga dengan perkembangan pendidikan kawasan kajian Mesir dan Aceh dengan menjelaskan dengan menjelaskan jenis institusi pendidikan ya, halaqahnya, masjidnya, suraunya, pondoknya, madrasahnya, istananya dan sampai ke universiti ya. Dan untuk Mesir perkembangannya tidaklah sehebat Aceh ya, sebab Aceh perkembangannya lebih menarik ya. Okey, dan seterusnya dalam tajuk pendidikan juga mengkehendaki kita untuk menghuraikan sistem pendidikan fardu ain dan kifayah serta kaedah PDP-nya ya. Baik, kita bergerak kepada perkembangan intelektual ya. Perkembangan intelektual merujuk pada 2 tempoh masa kawasan kajian ni, iaitu zaman Abbasiyah dan zaman Umayyah di Andalusia ya. Jadi saya harap anak-anak fahamlah Andalusia tu apa ya. Adakah Andalusia tu merujuk pada Sepanyol sekarang ni ya. Yang tu kita kena cari sendiri ya, kita kena tahu ya. Okey, baik, untuk perkembangan ya, hint tu pun ialah perkembangan ya. Jadi 2 perkembangan ilmu di sini yang dirujuk, iaitu perkembangan ilmu nakli, perkembangan ilmu akli ya. Baik. Jadi di sini adalah penting untuk anak-anak pelajar semua ya melihat perbezaan ilmu akli dan nakli. Apa dia ilmu akli? Apa dia ilmu nakli? Ya, akli itu berkaitan dengan apa? Akli itu berkaitan dengan akal. Ya, nakli itu berkaitan dengan apa? Ilmu-ilmu ketuhanan. Ya, dia bukan 2 perkara yang sama. Ya, anak-anak dia berbeza. Kemudian anak-anak perlu juga melihat bidang-bidang ilmu nakli dan juga akli. Ya, bidang-bidang ilmu nakli dan juga akli. Ya, kalau tak faham memang tak boleh nak jawab soalan ya. Kemudian tokoh-tokoh yang terlibat. Ya, tokoh-tokoh yang ada menghasilkan penulisan-penulisan dalam bidang ilmu akli dan juga dalam bidang ilmu nakli. Ya. Jadi kena ada bidang-bidangnya, kena ada tokoh-tokohnya, kena tahu, dan juga karya dan penulisan yang dihasilkan ya. Dan satu pesanan saya untuk anak-anak di sini ya, perkembangan adalah berbeza ikut zaman ya, sebab dia berasaskan time frame ya.
Jadi tajuk ni nampak mudah, ya. Tapi sebenarnya ada beberapa perkara penting yang perlu kita tahu dan saya dah senaraikan, saya dah kongsi dengan anak-anak. Jadi saya rasa nanti bolehlah anak-anak study sendiri, ya, cari bahan-bahan yang berkaitan dan buat dalam bentuk peta minda, ya. Okey. Baik, tokoh, ya. Baik, jumpa tokoh saja, ya. Tadi khalifah, kemudian kepimpinan ketenteraan. Yang ni ialah tokoh, ya, tokoh untuk intelektual ni zaman Abbasiyah dan Mesir, iaitu 4 tokoh yang disenaraikan dalam sukatan, iaitu Al-Khawarizmi, Ibn Sina, Al-Ghazali dan juga Ibn Khaldun, ya. 4 tokoh intelektual, ya. Okey, seringkali kalau soalan berkaitan dengan tokoh, ya, ada pertanyaan daripada pelajar. Cikgu, saya nak, kalau soalan tokoh, apa yang perlu saya buat? Apa yang perlu saya jawab? Ya, baik anak-anak semua. Kalau untuk tokoh, ya, sudah tentulah, ya, perkara pertama yang kita nak tahu ialah latar belakang tentang tokoh itu sendiri. Ya, siapa dia, lahir di mana, ya. Kemudian, tokoh-tokoh ni ada karya dia, ya, karya utama dia dan juga karya-karya penulisan sampingan, ya. Tapi untuk tokoh ni, penekanan yang kita perlu bagi ialah tentang terhadap karya utama masing-masing, ya. Maksudnya kita perlu rujuk kepada kepakaran setiap tokoh, ya. Contohnya Ibn Sina, ya. Kita tahu Ibn Sina ialah tokoh ataupun pakar ataupun doktor dalam bidang perubatan, ya. Kalau Al-Khawarizmi bidang matematik, ya. Jadi kepakaran ada dalam bidang masing-masing, ya. Tapi tak tokoh-tokoh ni tak begitu selain memfokuskan kepada bidang keutamaan ataupun bidang kepakaran masing-masing, ada juga bidang-bidang lain yang tempias, ya. Jadi itu kita kena tengok, Okey. Baik. Seterusnya tajuk yang terkandung dalam tema 2 ialah penerokaan, ya anak-anak, penerokaan zaman Umayyah dan Abbasiyah dan Andalusia, ya. Baik. Jadi untuk penerokaan ni pun kita ada 3 tokoh penerokaan yang hebat, Al-Mas'udi, Ibnu Majid dan juga Ibnu Battuta, ya. Seperti mana yang sebelum-sebelum ni, kalau tokoh anak-anak, keperluan kita yang penting kita kena tahu latar belakang tokoh, karya utama dia dan sumbangan penting dalam bidang penerokaan itu sendiri, keistimewaan dan pencapaian mereka, ya. Nah, ini penting, ya. Sebab tokoh-tokoh yang meneroka ni dia akan menulis, ya, dia akan mencatat apa yang dia jumpa, ya. Penemuan-penemuan baru, ya, pencapaian-pencapaian, keistimewaan-keistimewaan tempat-tempat ataupun benda-benda baru yang mereka jumpa, ya. Jadi Al-Mas'udi, Ibnu Battuta, Ibnu Majid, 3 tokoh ini ada dalam tajuk penerokaan, ya. Okey. Baik. Seterusnya tajuk kecil, pecahan tajuk kecil yang terakhir dalam tema 2 ialah seni bina, ya. Seni bina ini merujuk pada 2 zaman ataupun 2 kajian kawasan, iaitu zaman Andalusia, Spanyol dan juga India, ya. Yang mana keperluan hasil pembelajarannya anak-anak menghurai ciri-ciri seni bina, ya. Jadi anak-anak, sekali lagi saya pesan pada anak-anak, sekali lagi saya tekankan, sekali lagi saya tegaskan, ya. Apa maksud ciri-ciri seni bina? Ya. Ciri-ciri seni bina itu pemahaman dan pendekatan anak mesti dilihat dari segi bahan, ya, bahan binaan, ruang, motif, pencahayaan, dan tidak boleh ceritakan bentuk binaan, ya, tak boleh cerita bentuk binaan, ya, tak boleh cerita makam, tak boleh cerita kubu, kubah, ya, semua tu bukan ciri. Itu adalah binaan, ya. Tapi keperluan hasil pembelajaran ialah ciri-ciri seni bina, ya. Okey. Baik. Saya bergerak kepada tajuk 3, ya, tajuk yang terakhir, iaitu nasionalisme dan pembentukan negara bangsa, ya. Okey anak-anak, bila masuk tema ataupun tajuk nasionalisme,
Saya dapat merasakan tajuk ni bukanlah tajuk yang agak popular di kalangan pelajar. Ya, sebab bila sebut nasionalisme, anak-anak semua bermula tahun 1900. Maknanya 1900 itu kita mula masuk pada sejarah moden. Ya, sejarah moden bermula dengan 1900 dan pecahan tajuk di sini anak-anak, ya, perluasan kuasa barat. Ya, perluasan kuasa barat zaman Uthmaniyah, ya, abad 18 hingga 20. Lama tu, 18 hingga 20. Yang mana keperluan HP-nya ialah membincangkan faktor-faktor perluasan kuasa barat. Ya, faktor-faktor perluasan kuasa barat, ya, kalau dirujuk kepada faktor, ya, faktor biasanya faktor politik, faktor ekonomi dan faktor sosial lah, ya. Dia bergantung juga kepada kehendak soalan. Kalau soalan tu minta mengikat dengan meminta dua faktor, maka dua faktor lah pelajar-pelajar perlu jelaskan. Ya. Kalau tidak dirujuk pada mana-mana faktor, jadi jawapan kita biarlah kita menyentuh semua faktor tu supaya jawapan kita menjadi satu jawapan yang tuntas, yang jitu dan padat. Dan menggambarkan kematangan kita sebagai seorang pelajar sejarah, ya, untuk menghurai faktor-faktor tu, ya, melihat ke semua faktor-faktor secara seimbang. Ya, jadi semua ada, ya. Itu lebih baik, ya. Saya ulang sekali lagi, ya. Untuk sukatan sistem sistem modular ni sejak 2013 anak-anak, ya. Kalau dulu untuk kertas sejarah, ya, sistem terminal, ya, kita lebih kepada konten, ya. Lebih kepada konten, ya. Tetapi untuk sukatan yang baru ni, penekanan yang diberikan ialah terhadap kemahiran sejarah, ya, kemahiran sejarah, ya. Kemahiran alaf 21 ni ialah kemahiran sejarah, ya. Walaupun faktor itu penting, tetapi kemahiran sejarah itu lebih, ya, lebih diberi penekanan. Maknanya kalau anak-anak ada dua faktor boleh menghurai dengan baik, ya, itu dah dikira sebagai anak-anak pelajar yang hebat, ya, sebab tak terikat dengan faktor tetapi boleh berhujah, ya, menakul jawapan, ya, dengan baik. Itu dah dikira sebagai satu bonus, ya. Okey, baik. Kemudian dalam tajuk yang ketiga ini juga, ya, reaksi masyarakat tempatan, ya. Dan dua kawasan yang dirujuk di sini, dua kawasan kajian menetapkan Mesir dan Algeria. Dan tempoh masanya abad ke-20, iaitu hasil pembelajarannya meminta kita untuk, ya, menjelaskan reaksi masyarakat tempatan, ya, di Mesir dan juga di Algeria. Ya, jadi di Mesir kita tahu Mesir dijajah oleh Perancis dan juga British, dan reaksi di Algeria, ya, yang mana, ya, negara yang dikenali sebagai negara sejuta syuhada ini, ya, berhadapan dengan penjajahan dari Perancis, ya. Bagaimana reaksi yang dilakukan, ya, oleh penduduk-penduduk ataupun masyarakat di Mesir dan juga di Algeria untuk menghalau, ya, penjajah, ya. Okey. Baik. Seterusnya tajuk gerakan nasionalisme, ya, gerakan nasionalisme. Kawasan kajian yang dilibatkan ialah Mesir dan Syria pun pada abad ke-20, ya. Jadi untuk gerakan nasionalisme ini, ya, keperluan sukatan ialah pelajar-pelajar perlu menerangkan faktor kemunculan gerakan nasionalisme, ya. Mana-mana kertas sejarah pun anak, ya, SEM 1 ke, SEM 2 ke atau SEM 3 ada tajuk nasionalisme, dan setakat ni faktornya tetap 6, ya, yang seperti yang tersenarai ini, iaitu melibatkan pengaruh agama, ya, pengaruh bahasa sastra, pengaruh kewartawanan, ya, pendidikan, peranan golongan intelektual dan juga pengaruh luar, ya. Biasanya kalau soalan biasanya akan cabut, ya, salah satu. Saya sebut perkataan cabut, ya. Dia akan cabut salah satu, sama ada dia nak pengaruh kewartawanan, dia nak pengaruh golongan intelektual, ataupun dia nak pengaruh luar. Ataupun secara umum soalan mungkin akan sebut pengaruh dalaman
ataupun pengaruh luaran. Dan di sinilah anak-anak, kalau ikutkan dari segi soalan-soalan yang keluar, ya, untuk nasionalisme ni memang akan ada soalan yang berkaitan dengan tokoh. Ya. Jadi pemahaman anak-anak akan memahami soalan ini ialah soalan tokoh. Ya. Jadi banyak sangat tokoh dalam sejarah Islam kan. Okey, baik. Saya teruskan dengan Perang Dunia Pertama. Ya, Perang Dunia Pertama melibatkan zaman Uthmaniyah, ya, iaitu membincangkan penglibatan Turki Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. So di situ ialah penglibatan, ya. Jadi kronologi penglibatan Turki Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama tu anak-anak kena tahu, ya. Sebab bukan satu perang. Turki tidak berperang dengan satu perang saja, ya. Banyak perangnya, ya. Okey. Dan perang-perang yang melibatkan Turki dengan negara-negara barat, ya. Di sini anak-anak kena tahu, ya, nama perang tersebut, siapa yang terlibat, bila berlaku, punca perang dan juga kesan perang. Ya. Saya jelaskan kembali, ya. Turki Uthmaniyah, ya, tidak berperang dengan satu negara barat saja, ya. Banyak negara-negara barat yang terlibat berperang dengan Turki Uthmaniyah sampailah membawa kepada kejatuhan Turki Uthmaniyah itu sendiri, ya. Daripada sebesar-besar Turki, ya, akhirnya 1924, ya, menjadi sebuah negara Turki yang kecil dan kekal sehingga kini, ya. Itulah nasib yang menimpa, ya, kerajaan Turki Uthmaniyah, ya. Okey. Tajuk terakhir. Okey. Tajuk terakhir ialah tajuk pembentukan negara bangsa, pun melibatkan Turki dan juga Mesir, dan tempoh masanya ialah pada abad ke-20. Jadi saya harap anak-anak alert lah abad. Ya. Abad ke-20 tahun berapa? Abad ke-21. Okey, kita sekarang dalam abad ke-21, tahun 2020. Kalau abad ke-20, maknanya sekitar tahun berapa? Yang tu anak-anak kena tahulah, sebab soalan kalau tak sebut tahun dia akan sebut abad. Ya, tahun dengan abad siapa dulu? Ya. Yang ini satu benda yang kita kena pasti dengan baik, ya. Okey. Baik, untuk negara bangsa Turki dan Mesir, ya, faktor pembentukan negara bangsa, ya. Jadi untuk faktor pembentukan negara bangsa biasanya melibatkan faktor dalaman dan juga faktor luaran, ya. Soalan tak akan tanya dua-dua sekaligus, ya. Setakat ni soalan tak tanya jelaskan faktor dalaman dan luaran, ya. Soalan akan ambil salah satu, ya. Jadi saya rasa satu bonus lah, ya, untuk anak-anak pelajar, ya, mengkaji tajuk ni, ya, pembentukan negara bangsa, ya, Turki dan Mesir, ya. Okey, baik. Saya rasa saya dah menghuraikan, ya, kepada pelajar, ya, tentang tema-tema yang terdapat dalam sejarah Islam, ya. 3 tajuk penting tersebut, ya, yang mana tajuk 1 agak luas, ya. Tajuk 2 dengan tajuk ekonominya, sistem pendidikannya, ya, perkembangan intelektual, kemudian penerokaan, dan yang terakhir sekali ialah seni bina, ya. Dan seterusnya untuk pembentukan negara bangsa, ya, Mesir dan Turki, ya, faktor-faktornya bagi saya mudah, ya, anak-anak untuk study tajuk ni, ya, sebab keperluannya adalah untuk faktor dalaman dan juga faktor luaran saja, ya. Okey anak-anak, ya. Baik. Sebelum, ya, saya mengakhiri, ya, slot bicara mesra, ya, sukatan ataupun tema secara hari ini, ya, ada beberapa pesanan lah daripada saya, ya, disebabkan PKP ni saya pasti, ya, anak-anak masih belum dapat, ya, melengkapkan kerja khusus, ya. Kepada yang dah berjaya melengkapkan kerja khusus, tahniah. Kepada yang belum, masih ada masa lagi, ya, untuk menyelesaikan tugasan esei sejarah kerja khusus masing-masing, ya. Dan saya pesan di sini, penulisan esei sejarah anak-anak itu
mesti bersifat sejarah. Ya, mesti ada menunjukkan perubahan, mesti ada menunjukkan peningkatan, ya. Sebab itulah sejarahnya. Ya, perubahan itu sejarah, ya. Bukan melihat faktor tu ataupun kajian tu sebagai yang tidak bergerak, ya, tak ada apa-apa perubahan, ya. Kalau tak ada apa-apa perubahan itu bukan sejarah, ya. Okey, jadi berikutnya persediaan untuk semester 2 kita perlu teruskan dan semester 3 pun kita perlu bersedia untuk meneruskan, ya. Kita tunggu saja arahan daripada kementerian walaupun kita tak tahu lagi bila peperiksaan akan diadakan, ya. Okey, dan saya mohonlah, ya, pelajar-pelajar masa PKP ni sebelum sekolah dibuka, ya, gunakan masa yang sedia ada ni untuk mengulang kaji, ya, untuk SEM 2, ya, dan juga untuk memahami kembalilah tajuk-tajuk yang rasa-rasanya tak berapa faham, ya. Dan kalau tak berapa faham tu boleh rujuk, ya, pada guru masing-masing, ya. Okey, saya juga mengambil kesempatan ini sebelum saya menutup slot saya ni, ya, untuk mengucapkan selamat hari raya, ya, dan terima kasih kepada kru-kru yang terlibat, ya, dalam menjayakan program Perlis Mengaji ini, ya. Dan juga insya-Allah kalau tidak ada apa-apa haram lintang, ya, kita akan bertemu lagi pada slot yang kedua yang pada saya akan berlangsung ataupun akan bersiaran, ya, pada 29 Mei selepas raya. Dan nanti saya akan cuba, ya, untuk kupas cara menjawab soalan esei sejarah semester 2, ya. Pesanan saya sekali lagi untuk anak-anak semua, ya. Kita belajar sejarah Islam, ya. Kita belajar sejarah Islam dan dengan 3 tema, ya, bukan satu benda yang mudah juga, ya. Kita mesti kuasai, ya, tajuk-tajuk penting, tajuk-tajuk kecil, dan yang penting sekali anak-anak kena buat analisis, ya, analisis soalan-soalan yang telah keluar, ya. Sebab boleh dikatakan, ya, setakat ni hampir 80% soalan telah keluar, ya. Hampir 80% soalan telah keluar dan kemungkinan untuk berlaku pengulangan soalan itu tetap ada, ya. Cuma kita tak tahu soalan apa yang diambil, tahun bila. Mungkin soalan tahun lepas akan keluar kembali, ya, sebab MPM dah kata, ya, calon berbeza. Walaupun soalannya sama, calonnya adalah berbeza, ya. Dan saya menyifatkan paper sejarah Islam ini, ya, sebagai satu kertas yang bagi saya killer paper. Kalau kita tidak begitu bersedia, tak faham betul-betul, ya, mungkin kita tidak akan bernasib baik, ya. Tapi walau apa pun, ya, sebagai pelajar kita perlu bersedia kerana peperiksaan itu tetap akan berlangsung, ya. Cuma tidak tahu lagi bila masa dan ketikanya, ya. Okey, jadi selamat meneruskan tugas masing-masing, ya. Dan insya-Allah panjang umur kita berjumpa sekali lagi pada 29 Mei nanti, ya. Saya rasa itu saja dari saya. Sekian, terima kasih, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.